Baik, kita kat sini ada sistem timer brand ABB, sistem Pro M. Okey. Ada macam-macam brand lah, biasanya macam Hagel ke atau dan lain-lain. Baik, kita buka apa ada kat dalam. Ada timer dia, manual. Okey. Kat sini manual ni dia tunjuk dia punya litar macam mana. Baik. Okey. Dengan skru. Okey. Baik, dekat sini timer ni. Okey, baik, ni timer dia. Kita buka. Tak buka. Baik. Ini dia punya cover. Ni jam dia, boleh adjust. Dan ini dia punya override switch. Okey. Nampak tu, 1 kosong. Kosong tu padam, 1 tu buka, on. Right. Ini kalau kita nak override, kalau misal kata kita nak emergency stop, kita tutup dia. So nanti saya terangkan ni apa benda sebenarnya ni. Macam mana dia dalam litar tu, macam mana ditunjuk dalam litar. Baik, ini anak panah ni dia tunjuk anak panah ni lah penentu dia sama ada dia hidup ataupun dia mati. Baik, kita buka kat dalam, tarik je. So ni dalam dia. Okey, kita akan nampak ada 5 pin kat sini. Baik, kita tunjuk, kita cuba terangkan sesimpel yang mungkin, semudah mungkin. So ada kat sini dia dah ada nombor dah ni, 1, 2, 3, 4, 5 ni. Baik, kebiasaannya, okey, apa yang kita perlu tahu. Okey, kalau kita tengok dekat atas ni, dia ada tulis litar dia ni. Nampak tak? M. M ni dia punya meter untuk masa dia, time dia. Ni, benda ni. Jadi dekat sini dia ada 2 control. Kita tengok dia bagi 2 kat sini. Okey. So, yang pertama ni ialah 1 litar untuk hidupkan atau matikan dia punya, litar untuk bagi elektrik dekat dia punya jam, timer dia sini. Right. Kalau dalam ikut manual dia kata nombor 1 ni live, yang kedua ni neutral. Tapi tengok juga electrician, macam kadang-kadang electrician ni ada cara masing-masing kan, style masing-masing. Ada yang buat live ni letak kat 2, neutral dekat 1. So kata ni AC, so tak ada masalah, arus mengalir. So dekat 2 ni kita tengok, di sini litar satu lagi. Ini litar lampu kita ke, litar kita punya alat, apa yang kita nak hidupkan, apa kita nak matikan. Baik. So kalau kita tengok nombor 4 ni, ini simbol untuk switch. Ini simbol switch ni, sama ada litar tertutup atau litar terbuka. So jadi timer tu dia akan manipulasikan yang nombor 4 ni, sama ada tutup atau buka. Maksudnya salah satu pada sini dia mesti ada wire live untuk elektrik lalu dalam litar mana yang elektrik patut lalu, dan satu lagi dia kena kosong sebab untuk kita padam. Baik, kat sini kita boleh tengok dekat dalam sini. Jadi dekat sini nombor 1 dengan nombor 2 ni, ini ialah untuk menghidupkan apa tadi? Untuk menghidupkan dia punya jam, timer dia. Dan yang ketiga ni, kebiasaannya 3 ni kita biar kosong. Okey. Yang nombor 4 ni, nombor 4 ni lah kita punya wire live masuk, live out lah pada switch. Kita ambil wire live kita lah. So nanti bila dah sampai nombor 4 ni, timer tu dia akan pilih sama ada, kalau dia, nanti dia pergi sini dia mati, bila dia on je, pum, dia sambung kat sini. Jadi nombor 5 ni lah yang kena sambung dekat kita punya alat elektrik, misal kata lampu. Okey, baik, kita tunjuk sikit dia punya, itu secara asasnya lah. Tapi kita tunjuk macam mana yang secara praktikal, yang apa yang electrician selalu buat. Okey. So apa dia akan buat? Biasanya dekat sini
dia akan letak, misal kata tadi kan wire live ni ya. Okey. Ni untuk supply dia live. Lepas tu ni dia neutral. Nah, ini untuk dia punya ni untuk dia punya timer sahaja. Lepas tu untuk yang nombor 4 ni, live ni, tak perlu kita nak ambil live yang pada tempat lain. Kita boleh looping je pada sini pergi ke sini. Sebab apa yang kita nak ialah satu live yang lepas tu dia akan pergi ke kiri 3 ataupun ke 5. So biasanya dia akan looping pergi sini dan sini pergi lampu. Itu je. Okay, kita cuba buat. Baik, ini contoh sambungan. Kalau yang ini coklat ni live kan, ini memang direct pada biasa kita ambil pada plug lah, ambil plug sebelah. Kalau boleh cari ialah cari plug socket, sebab plug socket tu dia ada wire, ada sambungan untuk neutral biru. So kalau kat switch tu dia ada load in load out je kan, so ada 2 wire je tapi dia tak ada neutral kat situ kan. So kita nak lengkapkan satu litar tu sekarang ada neutral. Jadi nak ada neutral tu biasanya litar tu kita sambung, carilah yang dekat soket, sebab ada lengkap 3 wire kat situ. Jadi wire live daripada sumber tu kat sini nombor 1 dengan wire neutral. Jadi 2 ni dia akan dah lengkaplah litar dia untuk menghidupkan timer tu. Jadi bagaimana pula untuk punca api untuk pergi kepada lampu? Tu kita loopingkan je kat sini. Sebab ini dia sumber yang sama kan. So kita loopingkan je. So sekarang dekat sini dia dah ada sumber elektrik dah. So sekarang timer tu akan membuatkan dia sama ada dia pergi ke sini kosong kan, pergi ke sini ataupun pergi ke sini. Ini sambungan wire kuning ni. Wire kuning ni ialah load out dia lah, akan pergi kepada lampu. Baik, kalau dekat lampu tu, biasa kalau kat lampu tu dia punya sambungan wire neutral tu dia dah ada dah sambung kat dalam dinding dah wire tu. Tak tahu dah disambung terus ke DB ke mana kan. Tapi kalau misal kata wire neutral tu misal kata kita sambung dekat alatan elektrik yang wire neutral tu kita pegang, ada dekat kita. So wire neutral tu kita pinjam dekat sini, kita pinjam dekat plug ni punya soket tu punya wire neutral. So kita looping balik neutral tu kat sini, jadi lengkap lah di satu litar. Tapi kalau macam kebiasaannya dekat dalam ini je lah konfigurasi untuk pasang lampu. Itu je lah. So kita just nak ingat kita ada 2 bahagian kat sini. Dua skru pertama ni untuk timer, 1, 2, 3 ni untuk kita punya litar. Itu je. Baik, kita tunjuk timer dia pula. So timer ni, yang ni override switch dia ni. Dia on, dia off, so dia on. Kalau kita pusing ni, kita boleh nampak kat belakang ni. Nampak tak? Dia pergi kat mana satu, litar mana buka, litar mana tutup. Nampak? Inilah dia sebenarnya. Jadi kalau kita perhati betul-betul, misal kata saya pusing aja. Okey, nampak tak? Yang warna putih kecil tu. Putih kecil tu bila benda hitam ni, switch ni yang kita boleh adjust ni, bila dia langgar, dia akan tolak, dia akan hidupkan switch tu. Bila kita lepas, dia patah balik, dia tutup. Tapi bila langgar, dia buka atau tutup lah. Jadi kat sini, ini yang kita boleh manipulasi ni. Sebenarnya benda yang hitam-hitam ni, dia tak ada pun sambungan elektrik ke apa. Sebab benda ni semata-mata mechanical. Sebab yang elektrik tu untuk timer ni, bila dia pusing, nampak tak benda hitam ni pusing kan? Jadi misal kata dia pusing tu, nampak tak? So dia langgar putih tu,
pop, barulah switch tu hidup atau mati. Macam tu lah. Okay. Jadi kat sini ini sistem 12 jam, yang dekat luar ni sistem 24 jam. So kalau kita nak adjust tu, kita boleh agak lah. Misal kata ini timer yang ni dah setting lah ni, pukul 7 pagi dia, pukul 7 pagi tutup, pukul 7 malam buka lampu. Macam tu lah. Ok, tak susah kan, simple je kan benda ni sebenarnya. Yalah. Lagi satu pasal sumber wire live ni, macam saya eksperimen lah, sebab kita bukan, yalah, kita eksperimen. Yang sebab saya ada idea yang saya nak ada satu switch tu jadi macam master switch. Kalau kita padam, timer kita pun off. Idea asalnya macam tu. Jadi saya buat live ni, saya ambil daripada load out switch nombor 2, load out switch. Jadi bila saya on je switch tu, baru live tu masuk ke sini. Tapi problem masalah dia sekarang, nanti jam tu jadi slow. Saya uji dia punya jam ni, dia macam lambat, dia lambat 5 minit lah macam tu. Jadi which is, maksudnya tak betul lah. Jadi saya cuba balik wire live ni, saya sambung terus direct kepada plug socket, kepada DB lah. Jadi bila dah sambung direct terus, baru saya nampak jam dia berfungsi seperti biasa. Jadi tapi sebenarnya tak perlu pun nak ada master switch. Misal kata kita off tu, kita nak override terus kan, kita guna switch yang asal tu sebagai override, tak perlu pun. Sebab dekat sini kita dah ada dah pun override switch ni. So kita boleh je, misal kata ada kita nak padam, inilah dia punya override switch dia. Sangkut pula.